Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Zainal. Nombor matrik 2021813896 dan saya dari kelas TAC 1102B. Etika merupakan prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sekumpulan manusia. Etika mempunyai 5 prinsip asas seperti berikut. Manakala, peradaban pula merupakan sistem atau tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Berikut pula merupakan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang pertama, wujudnya sistem kepercayaan dan agama. Yang kedua ialah dari segi penempatan masyarakat. Yang ketiga disebabkan oleh peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat manusia. Yang keempat, munculnya sistem organisasi dan institusi yang teratur. Yang kelima, berpunca daripada bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Yang keenam ialah disebabkan oleh sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Lain itu, wujudnya daya reka cipta dalam teknologi dan pembinaan. Dan akhir sekali, lahirnya perkembangan daya kreativiti. Assalamualaikum, nama saya Nur Ilham Wahidah binti Muhammad Zulfa. Nombor matrik saya 2021876842 dan saya dari kelas TAC 1102B. Seterusnya adalah komponen etika dan peradaban. Yang pertama ialah persekitaran geofizikal. Kebiasaannya, sesuatu kaum pasti mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan kawasan geografi yang tertentu. Geofizikal Tanah Melayu adalah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia iaitu China dan India melalui aktiviti perdagangan. Yang kedua adalah masyarakat dan demografi. Definisi masyarakat adalah kumpulan manusia yang tinggal bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Ciri-ciri masyarakat ialah melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan dan adanya pemimpin. Yang ketiga ialah ekonomi dan pasaran. Pada era kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri. Manakala pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat kerana kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi di tanah Melayu. Akhir sekali ialah falsafah dan pemikiran. Pertama, falsafah dan pemikiran tradisional. Perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan. Ibnu Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasikan seperti ilmu agama dan ilmu adab. Seterusnya, falsafah dan pemikiran moden. Perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyrifah Amira binti Masrul Aqsa daripada kelas AC1102B 2021484584. Hari ini saya akan membentangkan tentang Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka melalui proses menginterasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui perdagangan dan perkahwinan. Terbentuk interaksi peringkat tamadun melalui proses interaksi budaya. Interaksi ialah lingkungan budaya yang sama, iaitu hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Orang Melayu, orang Cina, orang India akan mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Melaka digelar The Venice of East kerana menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Terdapat beberapa aspek yang menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Contohnya, pemerintahan. Perlembagaan Melaka adalah berdasarkan ajaran Islam. Hukum kanun dan undang-undang Melaka mengamalkan pemerintahan secara diplomasi dan terbuka dan mementingkan keharmonian kaum. Seterusnya, perdagangan. Undang-undang Laut Melaka digunakan untuk menjaga keamanan Laut Melaka daripada ancaman perompak dan lanun, dan sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap oleh Laksmana Melaka. Seterusnya, kependudukan. Wujud proses asimilasi dan amalgamasi.
Ini akibat penghijrahan pedagang dari Arab, China, India dan negara lain tanpa pasport atau visa. Mereka ini bebas berdagang dan berinteraksi. Oleh itu, wujud masyarakat baru seperti Boba dan Nyonya, Melayu Arab dan Melayu India. Akhir sekali, kepelbagaian budaya. Melaka dikenal sebagai kota metropolitan dan kota multibudaya. Pluralisme budaya hasil daripada interaksi budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhaisme, Arab Islam dan Eropah dengan budaya alam Melayu sejak abad 5 Masihi. Akhir sekali, pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Kedatangan British ke alam Melayu adalah berlandaskan serampang 3 mata, iaitu keagamaan, kekayaan dan kemegahan. Pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah abad ke-15 Masihi yang dinamakan Rocks of Age, Sciences and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen J. Cook, 2002. Agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. Sains pula dianggap bersifat sarwajagat, menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman damai. Dasar pemisah agama dengan negara diteruskan oleh British di Tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Sultan menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu dan pengenalan sistem pentadbiran berdasarkan pengagihan kuasa antara kehakiman, eksekutif dan perundangan. Pertembungan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial sekular. Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Izzah Maisara binti Wan Zakaria. Nombor matriks 2021602754. Hari ini saya akan membentangkan tentang warisan dan pendigitalan sejagat. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media sama ada media cetak ataupun media elektronik memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina persepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Antara contoh media elektronik ialah seperti telefon bimbit, laptop dan tablet, manakala media cetak ialah seperti surat khabar dan majalah. Budaya Barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk ke dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Terdapat beberapa impak media digital ke atas etika dan peradaban. Yang pertama ialah dapat meningkatkan jaringan komunikasi sesama masyarakat. Yang kedua, dapat mendekatkan manusia dari seluruh pelosok dunia. Dengan ini, hubungan silaturahim akan dapat dieratkan. Yang ketiga, dapat meningkatkan taraf hidup. Contohnya, ramai di antara kita telah menggunakan peluang yang ada ni untuk menjana pendapatan melalui perniagaan secara atas talian. Akhir sekali, dapat membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Memang tidak dapat dinafikan, ia mendatangkan banyak kesan positif, tetapi dalam masa yang sama juga ia boleh mendatangkan kesan yang negatif. Semuanya bergantung pada diri kita sendiri tentang cara kita menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Fatia binti Saiful Izam dari kelas CAC 1101B. Hari ini saya akan bentangkan etika dan peradaban dalam masyarakat Islam. Seperti mana yang kita tahu, etika dan peradaban dalam Islam agak unik kerana ia berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Disebabkan oleh itu, penggalakan terhadap nilai-nilai akhlak yang baik dapat diterapkan dalam masyarakat Islam kerana ketaatan dan keredaan Allah yang sangat kental merupakan satu tunjang kepada umat Islam. Yang kedua, tamadun Melayu. Bila membicarakan tentang tamadun Melayu, ia sangat berkait rapat dengan adat. Adat boleh ditarifkan sebagai satu panduan tingkah laku manusia secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Secara kesimpulannya, nilai etika di dalam masyarakat Islam dan di dalam masyarakat Melayu mempunyai banyak persamaan kerana adat-adat Melayu terdapat juga kandungan-kandungan ajaran-ajaran Islam. Saya akan bincangkan tentang nilai etika dan peradaban dalam masyarakat India, Cina dan Kristian. Di dalam tamadun Cina, nilai etika
berteraskan beberapa unsur. Yang pertama, Ren kemanusiaan. Yang kedua, Cizi kebijaksanaan. Li tata susila. Zhong Yong kesederhanaan. Wulun 5 hubungan. Di India ada beberapa prinsip utama etika mereka. Yang pertama adalah Dharma. Dharma ini diiktirafkan sebagai kebahagiaan dari setiap makhluk di dalam bumi ini. Yang kedua adalah Vidu. Vidu ini adalah kesempurnaan rohani dalaman untuk para manusia. Yang ketiga adalah Satya. Satya ini adalah kebenaran dan keadilan yang perlu diutamakan. Yang keempat adalah Ahimsa. Ahimsa adalah jadi kecederaan dan konsep belas kasihan kepada semua makhluk. Terakhir, dalam masyarakat Kristian, nilai etika mereka boleh disimpulkan sebagai satu kepercayaan bahawa Tuhan mereka lah yang menetapkan panduan untuk tingkah laku mereka. Antara nilai-nilainya ialah yang pertama, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan mereka dan mereka tidak dibenarkan untuk menyembah berhala dan juga menyalahgunakan nama Tuhan mereka. Yang kedua ialah mereka perlu menghormati orang tua dan tidak dibenarkan untuk berzina, mencuri dan memberikan saksi palsu untuk jiran mereka dan juga menyakiti jiran. Kesimpulannya, etika dan peradaban masih dapat diamalkan sesama manusia walaupun berbeza agama dan kepercayaan. Etika dan peradaban perlu dipupuk oleh generasi muda sejak kecil lagi agar terbentuknya negara yang maju dan aman. Etika dan peradaban dipertanggungjawabkan kepada semua masyarakat berkepelbagaian, bukannya satu pihak sahaja.